Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita masuk ke kompetensi 2, ETN 2023, Perbaikan Peralatan Elektronik Industri. Okey, tajuk untuk kompetensi 2 kita ialah menyediakan keperluan pembaikan peralatan elektronik. So, kita lihat dulu topik kecil dia. Yang pertama, prosedur pembaikan, dan yang kedua, peralatan yang digunakan semasa pembaikan peralatan elektronik industri. Okey, jadi kita lihat topik kecil yang pertama, prosedur pembaikan. Okey, sebelum kita menjalankan aktiviti mengesan kerosakan, seseorang juruteknik perlu mengetahui pertama, apakah jenis alat yang akan dibaik pulih. Yang kedua, apakah kerosakan atau simptom pada alat tersebut. Yang ketiga, adakah alat tersebut mempunyai litar skematik. Yang keempat, apakah teknik yang sesuai untuk digunakan? Okey. Jadinya untuk soalan pertama, kita mesti tahu alat serta fungsi. So, contoh, radio berfungsi sebagai menerima isyarat. Dia proses kemudian menghasilkan audio. Alat kedua, televisyen. Berfungsi sebagai menerima isyarat, proses kemudian menghasilkan gambar dan audio. Okey, untuk soalan kedua melibatkan dari hasil yang dikeluarkan oleh alat itu. Contoh, tiada suara dari speaker radio. Lagi satu, untuk TV tiada gambar di skrin TV. Ini yang kita panggil simptom. Maknanya bila awak onkan peralatan seperti radio tu, bila awak buka je on, tiada suara dari speaker radio. Sama juga dengan TV, masa awak on peralatan tu, tiada gambar di skrin TV. Ini yang kita panggil simptom ataupun kesan kerosakan pada peralatan yang kita nak baiki. Okey. Dari sini barulah kita tentukan bahagian mana dalam litar tu yang dijangka tidak berfungsi. Jadi bila kita dah tahu simptom peralatan yang rosak tu, dan kita boleh jangka okey dari bahagian mana. Contoh kalau radio tak ada suara, daripada bahagian mana. Kita dah belajar plot diagram radio kan. Kita tahu dari mana bahagian mana yang proses mengeluarkan suara ialah di bahagian penguat audio. Kalau dia kita on radio tiada suara, maknanya kita dah tahu bahagian mana yang rosak. Okey, kemudian bila kita dah tahu bagaimana, kita memerlukan litar skematik untuk menentukan bahagian dan komponen yang dijangka rosak. Bila ada litar skematik, mudah bagi kita untuk surih laluan daripada mana isyarat tu lalu untuk kita tahu. Okey. Seterusnya, kita pergi ke topik kecil satu lagi, peralatan yang sesuai digunakan dan cara menguji komponen semasa membaik pulih. Okey, jadinya penggunaan peralatan yang betul membantu mencegah kemalangan dan kerosakan pada peralatan elektronik dan juruteknik ataupun orang yang hendak membuat pembaikan tu. Kemudian, perkara yang perlu diberi perhatian dalam memastikan keselamatan semasa membuat kerja pembaikan adalah yang pertama, menggunakan peralatan yang bersesuaian untuk tujuan yang tertentu sahaja. Contoh, screwdriver hanya untuk memutar skru, bukan untuk mengetuk. Kemudian yang kedua, kita kena menyimpan peralatan di tempat yang betul, iaitu inventory peralatan perlu dijaga. Kemudian yang ketiga, alatan dalam keadaan yang baik, iaitu bukan peralatan yang rosak kita gunakan. Jadi semasa kita nak buat kerja-kerja mengesan kerosakan, kita pastikan peralatan yang kita gunakan tu berada dalam keadaan baik. Okey. Yang keempat, sentiasa mengamalkan simpan peralatan dengan selamat selepas kita gunakan. Jangan sekali-kali meninggalkan alat tanpa pengawasan sekiranya mesin sedang beroperasi. Okay. Seterusnya, peralatan yang digunakan untuk pembaikan terdiri pada 4 kategori, iaitu alat ESD, kemudian alatan tangan, yang ketiga alat pembersihan, dan yang keempat alat untuk mengesan kerosakan. Jadi 4 kategori ini, ESD, alat tangan, alat pembersihan dan alat mengesan kerosakan. Apa alat ESD itu ialah contoh ini
contoh gambar rajah yang saya beri ni ialah tali pergelangan antistatik melindungi peralatan komponen yang sensitif, contoh IC. Jadi kalau kita nak buat, bila kita kerja dekat industri, untuk yang bahagian installer komponen, dia akan pakai benda ni, tali pergelangan antistatik ni. Kemudian kita ada tika antistatik, ni kita panggil dia tika antistatik, melindungi peralatan elektronik dengan mencegah elektrik statik daripada terkumpul di peralatan atau di juru teknik. Maknanya tika ni kita akan bentang di atas meja kerja sebelum kita membuat kerja-kerja pembaikan. Ya. Kita bentang tika ni, baru kita letak peralatan tu di atas tika ni. Okey. Ini ialah alat ESD. Kemudian alatan tangan yang kita gunakan untuk semasa kita nak buat kerja-kerja pembaikan. Pertama kita gunakan pemutar skru. Of course kita nak buka skru pada peralatan tu. Kemudian pelayar muncung tirus. Kemudian kita guna pelayar gabung. Kita guna pematri, kita guna penyedut timah, test pen dan juga crimping tool untuk memotong wayar yang perlu kita potong. Okey, jadi ini senarai alat tangan yang kita gunakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alatan tangan. Kemudian untuk alat pembersihan ni, menggunakan alat pembersihan yang sesuai membantu memastikan komponen peralatan elektronik tidak rosak semasa pembersihan. Okey, yang pertama kita ada kain lembut digunakan untuk membersihkan komponen dan PCB peralatan elektronik. Yang keempat kita ada udara termampat atau kita panggil vacuum, digunakan untuk meniup debu dan serpihan dari peralatan elektronik yang berbeza tanpa menyentuh komponen. Kemudian kita ada lagi yang ketiga, ikatan kabel ataupun kita panggil kabel tight, digunakan untuk mengikat kabel dengan kemas di dalam dan di luar peralatan elektronik. Kemudian yang keempat kita ada IPA, isopropyl alcohol, digunakan untuk membersihkan PCB, sisa flux dan head DVD. Okey, ini contoh IPA, isopropyl alcohol yang kita gunakan untuk membersihkan PCB dan komponen-komponen dalam peralatan elektronik. Kemudian alat yang keempat ialah alat ujian mengesan kerosakan peralatan elektronik. Yang ini kita sebenarnya saya dah terangkan peralatan yang kita gunakan untuk mengesan kerosakan dekat kompetisi 1, tapi sebab tadi dia masuk dalam 4 kategori itu, saya ulang semula. Alat ujian yang kita gunakan untuk semasa melakukan kerja-kerja pembaikan. Pertama kita ada multimeter, kemudian kita ada penguji CCTV, kemudian alat uji kabel, kemudian kita ada peralatan lain yang contohnya oscilloscope, function generator, audio generator. Peralatan ujian kita gunakan ni bergantung kepada keperluan peralatan yang kita nak kita nak uji, nak baiki. Kadang-kadang dia bergantung kepada peralatan, dia tak perlu menggunakan CCTV tester. Kadang-kadang dia tak perlu menggunakan kabel tester. Jadi bergantung kepada alatan yang kita nak baiki untuk penggunaan peralatan. Okey. Jadi penggunaan peralatan yang sesuai lah untuk kita baiki peralatan kita gunakan. Okey, kemudian topik seterusnya ialah cara menguji komponen semasa membaik pulih. Antaranya kita nak kesan kerosakan dan pengujian perintang macam mana. Jadi jenis kerosakan pada perintang biasanya dia akan berlaku kerosakan terbuka dan juga pertambahan nilai rintangan. Jadi ada dua jenis kerosakan yang akan berlaku pada perintang, sama ada terbuka atau pentambahan nilai rintangan. Jadi nilai rintangan sesuatu perintang boleh diukur dengan menggunakan meter ohm. Kita akan gunakan meter ohm. Kita akan gunakan meter ohm. Okey, ni. Kita akan gunakan meter ohm.
Okey, jika meter ohm menunjukkan bacaan infinity, meter ohm menunjukkan bacaan infinity, bila meter ohm menunjukkan bacaan infinity bermakna perintan dalam keadaan terbuka. Okey. Seterusnya, kita lihat pula kalau kita nak menguji pemuat. Macam mana kita nak menguji pemuat? Okey, jenis kerosakan pada pemuat ada 3 jenis. Pertama kita ada terpintas. Kemudian pemuat tu akan boleh juga bocor ataupun terbuka. Ada 3 jenis kerosakan untuk komponen pemuat: terpintas, bocor dan terbuka. Okey, macam mana kita nak uji pemuat? Pemuat boleh diuji dengan menggunakan meter LCR dan meter pelbagai. Okey. Jadi, macam mana kita nak pastikan pemuat itu berada dalam keadaan terpintas? Jadi, katalah kalau kita menggunakan meter pelbagai julat ohm, uji pemuat dengan julat kali 10. Kalau kita nak kata dia terpintas, bacaan meter akan menunjukkan 0 ohm. Itu menunjukkan dia terpintas. Kalau terbuka, bacaan multimeter masih gunakan julat kali 10, julat ohm. Bacaan pada multimeter menunjukkan infinity. Jika kerosakan bocor, bacaan pada multimeter masih gunakan lagi julat ohm. Dia mula-mula bila kita letak pada kedua-dua kaki pemuat, dia akan pergi ke 0 ohm. Kemudian jarum meter akan bergerak terus ke tengah, dan stop di situ. Tak bergerak ke ujung. Bermakna pemuat tu berada dalam keadaan bocor. Jarum meter menunjukkan angka 0, kemudian dia bergerak sampai satu ke tengah, dia stop. Dia tak gerak-gerak sampai hujung. Bermakna pemuat itu bocor. Kalau pemuat berada dalam keadaan baik, bila kita ukur kedua-dua kaki, ukur kedua-dua kaki pemuat, dia akan pergi ke 0, dia akan naik balik terus semula ke infinity. Dan bila kita terbalikkan, dia 2 kali arah lah, kita terbalikkan lagi probe oscilloscope tu kepada kaki pemuat, dia akan juga pergi ke 0, jarum akan pergi ke 0 dan akan naik hingga ke infinity. Bermakna pemuat berada dalam keadaan baik. Okey, seterusnya kalau kerosakan dan pengujian diod. Untuk kerosakan pengujian diod, apabila diod diuji dengan menggunakan meter pelbagai analog, julat ohm kali 10. Semasa diod dalam keadaan bincang depan, nilai bacaan adalah dalam lingkungan di bawah 10 ohm. 10 ohm ke bawah. Manakala dalam keadaan bincang songsang, bacaan adalah infinity. Ini menunjukkan diod dalam keadaan baik. Maknanya kalau diod itu pada keadaan baik, awak guna julat ohm kali 10. Masa awak ukur dalam keadaan bincang depan, saya tak perlu terangkan sebab ni awak dah belajar semasa awak berada dalam semester 1, modul 102. Okey, jadi ini just ulangan. Masa awak ukur diod dalam keadaan bincang hadapan, bacaannya di bawah 10 ohm. Okey, bila awak terbalikkan probe tu dan diod dalam keadaan pincang songsang atau pincang balikkan, bacaan dia adalah infinity. Ini bermakna diod berada dalam keadaan baik. Yang untuk nombor 1 ni, diod berada dalam keadaan baik. Untuk nombor 2, apabila menggunakan meter atau yang nombor 2 ni, apabila awak gunakan meter digital, ada bacaan semasa di pincang hadapan, bacaan dia ialah di antara 0.6 hingga 0.8 volt. Untuk diod jenis silikon. Okey, diod jenis silikon, bacaan dia 0.6 hingga 0.8 volt. Semasa dia berada dalam keadaan pincang hadapan, dia berada dalam keadaan baik. Manakala diod jenis germanium, diod jenis germanium, bacaan dia 0.2 hingga 0.4 volt untuk mengetahui dia berada dalam keadaan baik. Ini kalau kita gunakan meter digital. Okey. Alright, dua jenis kerosakan yang sering berlaku kepada diod ialah
terbuka dan terpintas. Macam perintah jugalah, bila dia terbuka, kita gunakan multimeter julat ohm, dia akan infinity, jarum meter tak bergerak. Tapi bila dia terpintas, kita ukur sama ada dalam keadaan pincang hadapan atau pincang balikkan, bacaannya tetap 0 ohm. Itu terpintas. Kalau terbuka, sama ada dia pincang hadapan ke, dia pincang songsang ke, bacaan dia ialah infinity. So, kena ingat tu untuk pengujian diod. Seterusnya, komponen kita ialah transistor, kerosakan dan pengujian transistor. Jenis kerosakan. Okey, jenis kerosakan yang sering berlaku sama juga macam diod tadi, terpintas dan terbuka. Okey, jadi untuk menentukan dia terbuka, maknanya tiada sambungan. Kita lihat langkah 1 ni. Kedua-dua meter menunjukkan nilai bacaan ohm yang tinggi. Awak lihat gambar rajah ni, bila awak ukur pada kaki kolektor, ini kaki kolektor dan kaki emitter, jarum meter menunjukkan infinity. Dua-dua jarum meter ni menunjukkan infinity. Okey, maknanya bila awak ukur pada kaki awak guna satu, okay, macam ni. Mula-mula meter ukur pada satu kaki emitter dan satu pada kaki base. Macam ni, bacaan dia infinity dekat meter 1. Untuk meter 2 ni, bila awak ukur pada base dan kolektor, bacaan dia juga infinity. Maknanya, transistor ni terbuka. Okay, jelas tak kat situ? Untuk menentukan transistor ni terbuka, kita kena ukur satu kaki positif pada base, satu kaki negatif pada emitter. Meter 1 baca infinity. Dan meter 2, satu pada kaki kolektor yang negatifnya. Kemudian yang positifnya pada kaki base. Dan bacaan meter menunjukkan infinity. Maknanya transistor berada dalam keadaan buka. Okey, untuk langkah 2, kita gunakan 2 meter juga. Jadi ini untuk menunjukkan transistor tu terpintas. Awak lihat ya, meter 1 ni bacaan dia 0 ohm dan kaki bila probe tu kita sambungkan pada kaki base dengan kaki emitter, yang positif pada emitter, yang negatif pada base. Untuk meter 2 pun bacaan dia 0 ohm juga. Bila satu probe negatif pada base, satu lagi probe positif pada kaki kolektor, bacaan dia tetap 0 ohm. Ini menunjukkan transistor rosak dia terpintas. Okey. Alright, itu saja saya rasa penerangan saya untuk slide yang pertama untuk kompetensi 2 ni. Jika ada apa-apa soalan yang awak kurang jelas dan tak faham, kita boleh tanya semasa kelas online. Seperti biasa, slide yang terakhir kita ada soalan. Jadi awak jawab soalan ni. Soalan yang saya berikan, nyatakan 4 kategori peralatan yang digunakan untuk pembaikan peralatan elektronik. Jadi jawapan ada dekat slide sebelumnya. Soalan yang kedua, ini saya bagi 2 soalan. Soalan kedua, senaraikan 5 alat tangan yang selalu digunakan untuk melakukan kerja-kerja membaik pulih. Pun ada jawapan dia pada slide sebelum. Jadi awak jawab dan hantar ke personal telegram saya pada hari ini juga, iaitu pada hari ini berapa hari bulan? Pada 5 hari bulan 11. Okey, itu saja untuk penerangan kali ini, kompetensi 2. Sekian, terima kasih. Selamat menjawab.